lepas tu kita dah tengok sikit pasal chromosomal aberration. Yang ni kan, yang this one. So this one dah settle, this one and this one dah settle. So kita pergi pada sini lah, chromosomal number alteration. Okay, ada aneuploidy dengan polyploidy. Okay, so kamu tahu yang changes in the number of chromosome ni, ada ni lah changes in number chromosome during meiosis. Okay, so during meiosis boleh berlaku lah. Okay, so ada dua jenis, sama je. Ni ada je dalam nota, cuma saya rearrange. So sama je, okay, don't worry. So yang ini, apa maksud aneuploidy, apa maksud polyploidy. Okay, so aneuploidy ni sebenarnya, kamu bacalah dia punya tu. Aneuploidy ni dia tambah ataupun kurang satu atau dua kromosom. Ayat yang dalam nota ni boleh baca sendirilah, cuma saya nak bagi tahu maksudnya sebenarnya aneuploidy tu tambah atau kurang kromosom. Okay, so kromosom. Lepas tu kalau apa beza pula dengan polyploidy? Bezanya kalau polyploidy ni satu set. Dia tambah satu atau lebih set lah. Satu atau more set. Okay, kamu tahu satu normal person ada dua set. 2n equals to 46. Satu set ada 23 kromosom. Okay, kalau untuk aneuploidy dia akan tambah satu atau dua kromosom. Contoh dalam ni nampak 2n plus 1. Jadinya yang ini akan jadi 47 bilangan dia. Sebab pada normalnya 46 je kalau 2n je. Dia tambah 1 jadi 47. So kalau yang ni pula 2n plus 2 jadi 48. 48 kromosom. So dia tambah satu atau dua. Kalau ni dia kurangkan lah, dia tolak satu atau dua. Jadi sepatutnya 46 jadi 45 pula untuk monosomi ni. Okay. Beza pula untuk polyploidy ni, dia tambah lagi 23. Okay, contohlah 3n. Yang sepatutnya 2n. So ditambah lagi 1n. Jadinya 46 yang normal. Tambah dengan 23 lagi. 23 lagi kromosom. So antara NU dengan poly yang paling severe adalah poly lah. Sebab poly ni ditambah lagi satu set kromosom. Ada 23 kromosom. Extra lagi, banyak lagi. Okay. Kalau yang ini pula 46 biasa 2N. Tambah lagi 23. Tambah lagi 23. Tetra. Dia tambah lagi 2N lah macam tu. Okay. So, sebab tu yang ini more common in plants lah. Sebab yang plants tu kita boleh alter. Yang ini can occur in animals ataupun plants. Okay. So, basically beza dia macam tu lah. Satu tambah satu kromosom je. Yang satu lagi tu satu set dia tambah. Semua 23 dia tambah. Okay. Macam mana boleh berlakunya penambahan, penolakan ni semua? Disebabkan oleh non-disjunction. Tak boleh dibahagi, tak boleh nak separate. Kalau kamu ingat masa ni, dekat anaphase 1, anaphase 2, kan ada sister chromatid ataupun homologous chromosome ni. Homologous chromosome ataupun sister chromatid separate. Siapa yang separatekan dia? Yang kinetochore tu, yang ingat tak? Spindle fiber. Spindle fiber atau yang melekat tu kita panggil kinetochore kan? So spindle fiber tu tak terbentuk. Okay. So bila spindle fiber tak terbentuk, jadi tak ada siapa lah nak tarik kromosomnya tu. Tak ada siapa lah nak tarik sister chromatid. Sebab itulah berlakunya non-disjunction. So maksudnya contoh okay lah, macam dalam gambar ni. Sepatutnya dia separate, ini separate kan. Dia pergi sini, yang ini pergi sini. Okay, dah dapat lah. Ini. Okay. Lepas tu, yang sepatutnya berlaku kalau normal person, dia akan separate macam ni lah kan. Ni tengah-tengah, ini pun tengah-tengah. Okay. Tapi, macam ni. Ni normal. Normal meiosis 2. Satu dapat satu kromosom, satu lagi dapat satu kromosom. Tapi mungkin juga dekat sini, yang dia punya ni centriole, spindle fiber tu tak terbentuk. So benda ni tak ada. Yang sebelah je ada.
So dua-dua akan tertarik ke sebelah sini. Yang ini kosong. So bila dah tarik sebelah sini, dua-dua ni, so dekat sini je lah dia akan separate. Okay, so yang ini kosong. So maksudnya gamit yang sepatutnya adalah N sahaja. N equals to 1 kan. Okay, contoh dalam gambar ni lah N equals to 1. Jadi sekarang dah ada ni. N plus 1 equals to 2. Ni. So yang ni pula N minus 1 equals to 0 lah. Tak ada kromosom dekat dalamnya. Yang normal N equals to 1. Yang normal. Okay, so inilah. So ada chances juga berlaku pada ni ditunjuk meiosis 2 juga. Samalah. Okay, ni cerita sama je. So ni dia separate. Okay, meiosis 1. Okay, dia separate. Ni sepatutnya ada satu lagi ni. Okay. Yang ini pula gamit dia tu, maksud gambar ni lah. Maksud gambar ni, bila berlakunya fertilization. Tadi gambar yang atas ni, dia dah nak tunjuk produk sahaja. Lepas tu kalau gambar yang ini, dia nak tunjuk kalau fertilization apa berlaku pada gamit yang abnormal tadi tu. Okay. So contohlah yang ini. Ni N equals N plus 1 equals to 2. Yang ini N equals to 1, N equals to 1. Okay. Kalau tak faham bagi tahu terus je ganggu saya. Sekali lain tu boleh tulislah kat nota ni tau. Yang ini abnormal kan. So N minus 1 equals to 0. Okay. So bila gamit ini dia fertilize dengan normal gamit yang N equals to 1. Normal. Okay, normal gamit juga. Okay. So sepatutnya dapat macam ni lah. Ada warna merah, ada warna biru. So dapat 2N. Sebab tadi kan N plus dengan N dapatlah 2N. Equals to 2. 2 kromosom. Okay. Tapi kalau yang abnormal ni pula, yang terlebihnya N plus 1 ni apa jadinya? Dia akan jadi macam ni. 2N, okay, plus 1. Ada extra. Yang warna merah tadi tu extra. Plus 1 equals to 3. Macam tu. Okay. Ini pula tadi 2N, okay, 2N minus 1. Minus 1 equals to 1 je lah. Yang sepatutnya 2 tapi jadi 1 je tinggal. So ini monosomik, ini trisomik. Okay. So ini gambar ni dia nak tunjuk after fertilization tau. Yang gambar atas ni tadi dia nak tunjuk produk dia je. Okay. Yang ini pula. Ini adalah gambaran untuk yang berlaku pada meiosis 1. Tadi yang atas ini non-disjunction berlaku pada meiosis 2. Ada kebarangkalian dia. Okay. So meiosis 2 tadi yang tadi tu, yang ini meiosis 1. So macam mana pula ni? So sepatutnya ni separate. Merah sebelah sini, biru sebelah sini. Okay, tapi dua-dua dekat satu sel. So yang kosong ni memang akan kosong je lah. Okay. Yang ini akan ada extra satu. So yang ini. Ini. Okay, so kita cuba bayangkan. Antara ni, meiosis 1 dengan meiosis 2 yang ke atas tu, yang mana yang ada kebarangkalian boleh dapat gamit yang normal? Yang tadi kan, yang ni. Yang ni. So kalau orang tu dia mengalami non-disjunction pada meiosis 2, dia ada kemungkinan untuk dapat anak yang normal. Okay, saya ulang Kalau individu itu, okay, dia mengalami non-disjunction, dia kena mutagen. Okay, dia kena mutagen, gamit dia akan terganggu lah. So non-disjunction berlaku pada meiosis 2 dia. Dia tak boleh kawal, dia memang berserah je lah. Okay. So meiosis 2 dia berlaku. So dia ada kemungkinan untuk dapat anak yang normal. Okay. Kalau orang tu, orang yang B pula, dia kena mutagen yang sama. Contoh dia kena X-ray. Dia kena UV ray ke apa. So bila dia kena, sama je dengan yang individu kat atas tadi tu. Cuma dia punya non-disjunction berlaku pada meiosis 2, meiosis 1. Tiba-tiba keluar anak dia semua adalah abnormal. Sebab berlakunya non-disjunction pada meiosis 1. Lepas tu kadang tu kalau kita tengok ada pasangan tu kan macam semua anak dia adalah abnormal punya individu.
Sebab kenapa? Mungkin dekat meiosis 1 ni berlakunya non-disjunction. Kalau yang tadi macam satu lagi pasangan tu, okey ada anak yang normal, ada anak yang abnormal. So kemungkinan dia berlaku non-disjunction tu pada meiosis 2. So kadang tu kalau awak dengar cerita-cerita tu ataupun awak tengok TV ke apa kan, cubalah fikirkan sikit-sikit. Okay, kalau yang ni, semua anak dia setiap kali beranak je abnormal je. So ada macam kurang sikit lah. So mesti dia punya non-disjunction tu berlaku pada meiosis 2. So kalau yang ni ada yang normal juga, ada yang abnormal. So dia meiosis 1. Macam ni lah. Meiosis 2 tadi tu. Okay, so tadi tu, okay. So semua ni sama je. Ni fertilization berlaku. So, gamit tadi tu, okay, gamit dia, bila dia fertilize dengan normal gamit, semua anak dia akan ada trisomic ataupun monosomic punya penyakit. Kalau kamu ingat, ada yang dapat normal, yang tadi tu. Okay, so ni dia ada dua-dua ni semua abnormal lah. Okay. So ni sama je gambaran dia, cuma dia nak buat sebelah-sebelah. Nampak sebelah-sebelah lah. Yang ini pada non-disjunction pada meiosis 1. So sinilah dua-dua ke sini. So dapat extra kat sini. Sini kurang pula. So kalau meiosis 2, ada kemungkinan dapat normal punya gamit. Okay, so ini normal. Okay. So as a result, gametes produce extra ni sama je. Okay, yang ini pula. When these gametes fuse with normal gametes. Ni cerita yang sama je. Okay, bila yang ini, yang pada meiosis 1, non-disjunction pada meiosis 1. Okay. So ingat, non-disjunction pada meiosis 1, semua anak dia akan jadi abnormal. Semua anak dia akan jadi abnormal. Sebab gamit dia semua abnormal. Nampak ni? Abnormal semua. So nanti bila dia fertilize dengan normal punya gamit, walaupun dia fertilize dengan normal punya gamit, anak dia tetap akan jadi ada abnormal lah, abnormalities dia. 2n plus 1. Okay. Kalau yang ini pula, dia berlaku pada meiosis 2. Ni. Okay. So ada yang normal, so bila fertilize, ni dapat ni. Ni gambaran untuk yang ini. Kalau ni pula lain lah macam tadi tu. 2n plus 1. Yang ni jadi 2n. Normal. Ni pun 2n juga. Okay, so yang tu je, sama je. Diulang-ulang gambaran je lah supaya awak boleh nampak. Okay. Kalau tak faham, bagi tahu terus. Okay. So awak dah belajar pasal polyploidy, aneuploidy tu kan. So apa sebenarnya ploidy ni? Okay, so ploidy ni number of chromosome sets in a cell. So kalau monoploid ataupun haploid, dia macam ni je lah. So satu set ada 3. Yang bilangan ni tak kisah. Okay, ni bilangan ni tak kisah. Ada yang 23, ada yang contoh lah. Nak tunjuk contoh je tu. Okay. Lepas tu, yang ini pula diploid. Diploid tu maksudnya macam mana? 2n. Okay, perkataan ploid tu, diploid ni merefer pada yang depan tu je. Okay. Triploid, 3. So 3n. Okay, sama. Nampak? Yang belakang ni tak kisah berapa bilangan kromosom yang ada. Okay. So euploidy is a condition where organism has more or one or more of a chromosome. Euploidy. Okay, so euploidy tu macam ni lah. Dia dapat lebih. Okay, dia lebih. Lebih set dia. Okay, so ni contoh sama je. So ploidy level sama je macam tadi. And 2n extra 3n. Okay, so ini pun sama juga extra kromosomnya pula. Okay, yang ini ya. Ni kurang kromosomnya pula. Okay. Okay, so ni sama je. Okay, penangan tadi sebut dah. So aneuploidy, cerita pasal tadi apa? Penambahan ataupun kurangnya kromosom. Satu kromosom ataupun satu atau lebih kromosom. Bukannya set. Dalam ayat maksud aneuploidy ni tak ada pun perkataan set. So dia hanya tambah ataupun tolak satu atau dua kromosom. Macam ni. Ni tambah satu, tambah satu, tolak satu, tolak satu. Macam tu. Okay. Ini gambar yang normal. So nanti kamu tengok balik lah. So kalau aneuploidy sama je.
Failure of sister chromatid to separate during anaphase 2. Okay, non-junction, anaphase 2 kan. So abnormal gametes can be produced. Okay, this contain either having less or more than one chromosome. So yeah, less or more one chromosome. Okay. So ayat yang ni dia nak cerita pasal yang gambar tadi tu. Bila dia dapat yang abnormal punya gamete, dia fertilize dengan normal, macam mana boleh dapat? Ayat dia ni lah. Okay, sama je. Right. So effect of aneuploidy. Okay, kamu dah tahu dah bila dah menjalankan meiosis, dapat mungkin dapat abnormal punya gametes, mungkin dapat normal punya gametes. Okay, yang abnormal tu ada yang monosomi, ada yang trisomi. Monosomi yang ini, trisomi yang ini. Okay. Tapi yang dua ni, okay, monosomi ataupun trisomi ni, ini adalah berlaku pada autosomal kromosom. Maksudnya kromosom yang selain daripada seks kromosom, yang tak ada kaitan pun dengan jantina. Okay. So maksudnya kalau baby tu lelaki ke, perempuan ke, ada kemungkinan dia dapat Down syndrome, ada kemungkinan dia boleh dapat monosomi 21. So ini tak berkaitan dengan jantina. Autosomal tu kromosom yang lain selain daripada seks kromosom. Ya, saya tunjuk contoh. Mana pula ni? Tak ada pula. Ni. Macam ni lah. Okay ni. Kalau normal, ada 23 set. Nampak ni? Set 1, set 2, set 3, set 4, set 5. Okay. Ada 23 set. Set yang 23 ni, yang terakhir ni, selalunya yang menentukan awak punya jantina. X dan Y. Kalau awak pergi lab ke apa ke, nanti awak kerja kat lab ke apa, kalau nak tentukan ataupun crime scene punya tempat kan, nak tentukan mangsa tu adalah jantina perempuan ke lelaki, kita tengok pada kromosom dia. Hujung sekali, nampak dia tunjuk. So kalau kita tengok yang ni, ini XY, dia mesti adalah lelaki. Daripada situlah kita tengok. Yeah. So kalau autosomal kromosom, semua ini autosomal semua ini kecuali this one. Set 1 sampailah set 22, itu autosomal. Okay. Yang 23 ni adalah seks kromosom. Ayat yang ni bawah ni. Ni. Okay. So ini set 1 hingga set ke 22 tau. Yang ini set nombor 23. Okay. So kenapa nama dia trisomy? Trisomy sebab dia ada extra satu kromosom. Kan yang tadi dah sebut. Okay. Kalau monosomi pula, dia ada kurang satu kromosom. Tinggal satu je kromosom dia. Okay, monosomi. Kenapa dia 21 pula? Sweet 21 ke? Sweet 18 ke kan? Macam kita punya birthday, sweet 21. Saya punya lah, sweet 21. Tak ada. Kenapa 21? Sebab dia berlaku pada set kromosom yang ke-21. Macam kalau awak ingat yang hari tu Cry Do Cat tu. So dia berlaku pada set nombor 5. Yang kelima. Kan kromosom yang kelima tu. Yang ni berlaku pada set kromosom yang ke-21. Okay. So itulah kenapa 21 tau. Kalau ada tertanya-tanya lah. Yang ni abnormalities nombor 2 pula. Okay. Abnormalities in sex chromosome number Turner syndrome dengan Klinefelter. Klinefelter ke tak kisahlah macam mana awak sebut, Klinefelter syndrome. Okay. So yang ini untuk Turner ni, dia XO. Kenapa dia XO? Sebab dia akan, nantilah saya akan tunjuk kat bawah tu. Okay, jadi 45 lah. Yang sepatutnya normal adalah 46. Tapi dia jadi 45. Dia kurang satu. Okay. Yang ini pula dia lebih satu. Lebih satu tapi dia berlaku pada seks kromosom. Okay. So kalau kamu perasan, ini adalah organism ataupun individu lelaki. Ada Y. Tapi dia ada terlebih X kromosom. Right. So ini adalah 47. Okay. Kita tengok dulu satu-satu. Macam mana boleh jadi Down syndrome ni? Okay. So dia ada extra satu kan tadi dah sebut. Okay. Dia berlaku pada kromosom yang ke-21. Dah sebut dah juga tadi. Okay, ada 3 lah. Sepatutnya ada 2 je. Setiap set tu ada 2 kromosom. Tapi set ke-21 ni ada 3. Itulah ayat dia ni So homologous chromosome 21 fail to separate during anaphase 1. Kromosom yang ke-21 tu. Okay, so ke-21 tu gagal untuk nak separate. Okay. Kalau selalunya lah dalam satu proses tu,
Dia mula-mula akan beratur. Yang 23 tu, semua 23 set akan beratur dalam satu sel. Beratur kat metaphase plate. Lepas tu dia akan separate. Tapi tertinggal satu yang 20 kromosom yang set 21 tu. Dia tak tertarik ke sebelah. Dia tertarik ke sebelah lain kedua-dua tu, sama tu. Okay, anaphase 1. So produce abnormal gamete. Okay. If a normal sperm fertilized with the abnormal ovum. So zygote having 3 chromosome. Ni contohlah cerita dia macam ni. So ini dua-dua ni ke sini. Okay. Gambaran ni sebenarnya bukannya ada dia nak cerita ni, gambaran ni sebenarnya dekat kromosom 21 je tau. Sebenarnya kamu kena bayangkan dalam satu sel ni ada 23 pasangan. Banyaklah pula nak kena tulis kan. Ni satu pasang, dua pasang, tiga pasang, empat pasang, 5 pasang. Sepanjang tu ada 23. Ni kromosom tau sebenarnya. Okay. Ada 23 pasang. Bayangkan macam tu. Gambar ni dia hanya fokus kepada set yang ke-21. Kamu bayangkan set 21 kat sini. So dia ambil ni, dia buat macam ni. Jangan kamu kata tadi ada 23 set. Kenapa ada satu set je kat sini? Tak. Okay, so dia just macam nak tunjuk dekat awak lah macam mana berlakunya non-dejunction tu. Okay. So ini sebenarnya set pada 21. So dua-dua akan ke satu belah. Yang ini kosong. Okay. So bila berlakunya meiosis 2, so ada extra. Ni pun ada extra. Okay. So bila yang ini, dia fertilize dengan normal punya gamete yang bawa satu je kromosom. Okay. So dia akan jadi 3 kromosom pada set ke-21. Okay, pada set ke-21. Faham gambar ni tau? Okay. So ni sama je gambarannya yang tadi juga. Ni macam ni lah. So ini set ke-21. Okay, normal. Dia separate pada meiosis 1, dia normal. So yang ini dia separate pada meiosis 2. Okay, ada extra. Ini kosong. Okay, so bila dia fertilize dengan normal gamete, okay, dapatlah yang extra pada kromosom yang ke-21. Sebab tu kalau parentnya normal, dua-dua normal, tiba-tiba anak boleh kemungkinan dapat Down syndrome. Sebab inilah dia non-disjunction. Okay, so ada kemungkinan lah. So almost all males and half of the females are sexually underdeveloped and sterile. Ini adalah untuk ciri-ciri Down syndrome tu lah. Okay. So 90% of the cases, the extra chromosome comes from the mother's egg and not the father's sperm. Okay, so maksudnya sebab kenapa? Sebab yang mak kan dia bawa X dengan X. So ciri-ciri untuk facial punya features untuk anak tu ada lebih kepada maknya tu. Ingat tak yang hari tu yang kita buat genetic inheritance kan? Yang Y pada ayah tu hanya untuk tentukan jantina tu je. Okay, selalunya sebab tu lah orang kata kalau nak tentukan jantina sebenarnya ayah dia yang punya punca. Selalu orang lelaki salahkan perempuan. Aku nak anak lelaki tapi semua dapat anak perempuan. Sebenarnya dia punya salah lah. Dia lah yang menentukan jantina tu baby ataupun baby lelaki ataupun perempuan. Sebab dia bawa X dengan Y-nya tu. Okay. So ciri-ciri pada orang yang Down syndrome tu banyak pada X kromosom pada mak. Inilah ayat dia maksud ni tau. Yang kamu pening-pening pula apa 90% ni. Itulah maksud dia, tu je. Okay. Okay, so ini ciri-ciri dia lah. Okay, semua. Ni dia punya symptoms, okay. So this one you can, kadang tu ada pernah tahu dia tanya, apa physical features of Down syndrome individuals. So kamu kena hafal lah benda ni. Okay, slanting eyes maksudnya mata dia macam kuyu sikit. Ada tak? Nampak dalam gambar ni? Dia macam ke bawah sikit. Okay, dia macam sepet sikit lah. Okay, so ni contoh. So broad face. Ingat yang pendek-pendek je. Okay. So itu. So Down syndrome karyotype. Okay. Perkataan baru. Karyotype ni apa? Karyotype ni adalah inilah menunjukkan kromosom. Kromosom pada kita punya sel. So inilah kromosom dia. Tapi ini kromosom, susunan kromosom pada individu yang Down syndrome. Okay, so dia ada lebih extra satu dekat kromosom nombor 21. Okay.
Okay, so ni cerita apa pula? Fertilization. Bila berlakunya normal sperm, okay, abnormal sperm yang extra satu, dia akan dapat normal sperm, abnormal sperm, abnormal sperm. Oh, okay, so ini adalah abnormal sperm. Yang ni juga abnormal sperm yang kurang satu. So dia nak fertilize dengan normal ovum. Okay. So antara yang ini mana yang akan dapat ni? Sekejap. Antara satu, dua, tiga, yang mana yang akan dapat Down syndrome? Mestilah yang extra satu ni. Ini bila fertilize dengan normal ovum ni akan dapat extra satu. So dia adalah trisomy. Trisomy. Kalau dapat ni lah. Kalau normal dengan normal memang dapat normal punya individu lah. Okay. Apa cerita pula monosomi ni? Okay, so monosomi ni dia kurang satu. Right, jadinya total dia 45. Yang sepatutnya 46. Okay, so dia berlaku juga pada kromosom 21. Right, tapi nampak ni, embryo containing less than the diploid number usually fail to develop. So, individu ni dia gagal untuk develop lebih daripada umur dia matang lah. Similar to Down syndrome, short distance between eyes, so rare disease. Okay. So keadaannya kalau develop pun tak sampai lebih akar balik dia ke. So selalunya embryo tu akan gugur je terus. Okay. So ini normal punya parent, separate. Okay. So ini non-disjunction. Second division dia berlaku non-disjunction. So dua-dua akan ke sini, yang ini akan kosong. Right. So kalau yang ini yang fertilize dengan normal gamete, dapat penyakit yang Down syndrome tadi tu. Tak nak yang ni. Kita sekarang nak cerita pasal monosomi. Okay, yang ini. So kita ambil yang kosong ni. Kosong ni fertilize dengan normal gamete, dapatlah monosomi. Okay. So pada kromosom 21 monosomi lah. Right. Yang other examples ni trisomy 18 berlaku pada kromosom set yang ke-18. Ini berlaku pada kromosom set yang ke-13. Okay, so ni adalah contoh-contoh penyakit itu. Edwards syndrome, Patau syndrome. So kalau kamu pernah tengok kat YouTube ke apa ke, cerita-cerita tu kan. Ni lah dia cerita-ceritanya tu. Trisomy 18, trisomy 13. So lepas ni adalah ilmu sikit kan. Boleh kaitkan sikit dengan bio ke kalau ingat. Okay. So, untuk aneuploidy yang berlaku pada seks kromosom. Kalau apa-apa nak tanya, bagi tahu terus. Jangan malu-malu. Semua kita pun tak tahu juga kan. Kita nak belajar sama-sama. Tanya je terus. Okay. So, next. Yang ini aneuploidy pada seks kromosom. Tadi aneuploidy pada autosomal kromosom. Penyakit dia trisomy, iaitu Down syndrome, dengan monosomy 21. Okay. So, ini pada seks kromosom pula. Extra or less copies of sex chromosome. Okay, so cause non-disjunction of sex chromosome during oogenesis or spermatogenesis. Oh, ada proses baru pula. Oogenesis ni adalah penghasilan ovum tu lah. Okay, yang spermatogenesis ni pula adalah proses penghasilan sperm. Okay, so ada gangguan lah dekat situ. Right. So, sex chromosomal abnormalities are gender specific. Nampak tak ni? Gender specific. Maksudnya dia bergantung pada jantina embryo tu. Kalau dia jadi lelaki, jantina dia lelaki, apa penyakit dia akan dapat? Kalau jantina perempuan, penyakit lain pula. Okay. Kalau yang tadi, yang untuk Down syndrome ataupun monosomy 21, dia tak kisah jantina lelaki ke perempuan ke, ada kemungkinan untuk dapat. Okay. So untuk yang ini Klinefelter dia adalah male. Male yang terlebih X kromosomnya tu. Kalau Turner dia adalah female. Sebab tak ada huruf Y pun kan. So dia female lah. Okay. Yang triple X ni adalah female. Okay. Dan Jacob syndrome adalah male. Terlebih Y pula. Right. Okey, macam mana ceritanya tu? Macam mana boleh berlakunya tu? Sama je macam yang autosomal punya proses tu. Di mana tak adalah, dia macam sama macam tadi lah. Dua-dua ke bawah. Yang ni kosong. Macam sama je tadi tu.
So yang ni akan dapat 2. Yang ni akan dapat 2. Ini dapat kosong. Ni kosong. Okay. Cuma apa bezanya? Kejap. Ni sama je. Ini pada non-rejection pada MySys 2 tau. Sama macam tadi juga. Cuma saya nak tunjuk. Kejap. Tak nampak pula. Okay, tak apalah. Nantilah. Bawah lagi kot. Okay, so fertilization of normal ovum. So kromosom ni sama. XX. Okay. 2 kromosom. So dia separate. Berlaku non-rejection pada meiosis 2. Okay. So ada kemungkinan dapat normal punya anak. Okay. Ada kemungkinan dapat abnormal punya anak. Macam sama macam tadi. Okay. Bila individu ini fertilize dengan individu lain. Okay. Iaitu ini perempuan. Mestilah yang datangnya tu adalah sperm. Ini ramai juga yang student confuse. Dia buat ni betul semua. Tapi nanti Lala dia macam ni. Ini dia tambahkan dengan X. Okay, tapi boleh juga kan. Sperm kan bawa X dengan Y. So ni tak ada masalah lah. So dia buat ni betul kita tambah dapat ni. So normal female gamete lah. So X dengan Y dapat X dengan X dapat XX female. Yang ini X normal, okay. Y normal dapat lelaki lah. Okay, yang ini jap. Ni abnormal. So XX daripada maknya tu, yang X daripada bapaknya, bila fertilize dapat abnormal punya gamete female, triple X female ni Okay. Kalau yang abnormal yang XX ni fertilize dengan bapaknya yang Y, okay, yang bawa sperm yang ada Y itulah. So dia dapat anak lelaki. Okay, tapi anak lelakinya abnormal. Dapatkan filter. Macam itulah. Okay. So ada kemungkinan, ada 2 kemungkinan lah kalau soalannya tu dia suruh awak buat XX. Siapa yang datang tu, lelaki yang datang tu ada 2 kemungkinan. X ataupun Y. Okay, so ada juga soalan yang dalam handout 1 tu kan. Nanti kita akan tengok macam ni. So kalau ni sama je, yang ini kosong ni pula. So bila dapat kosong, fertilize dengan yang normal, dapat abnormal, tenang. Ni. Kalau abnormal yang kosong, fertilize dengan normal yang membawa Y kromosom, dapat YO. Okay, YO. Abnormal zygote non-viable. Apa maksud non-viable ni? Maksudnya dia tak akan develop. Dia akan gugur je lah. Sebab ingat yang Y tu hanya membawa ciri-ciri jantinanya tu. Yang macam lain-lain tu banyaknya pada X. Sebab itulah embryo ataupun zygote yang dapat YO ni tak boleh nak develop. Sebab ciri-ciri lain tak ada. Kita tahu je benda tu jantina. Jantina dia lelaki. Tapi dia tak boleh nak develop. So YO lah. Sebab tu dia kata non-viable. Itu maksud non-viable lah. Maksudnya dia cannot develop. Macam itulah kat ayat awak. Okay. Right. So tadi non-disjunction pada female. Okay. Kalau femalenya. Kalau lelaki. Kalau lelaki tu dia kena UV ray. Dia kena mercury. Dia kena coaxisin tu semua tu. Okay. So mutagen lah maksudnya. So apa yang berlaku pada diri dia? Okay. Meiosis 2 dia berlaku non-disjunction. Okay, so dua-dua ke sini, satu lagi sini. Sebab tu bahayalah kadang tu kita involve dengan mutagens ni kan. So kena hati-hatilah. Sebab dia berkaitan dengan keturunan. So ini meiosis 2. Okay, yang ini meiosis 2. Biasalah. Okay. Akan dapat abnormal sperm. Ada X dengan Y. Yang sepatutnya dapat X1. Maksudnya kalau normal dapat macam, tak sebut. Tak ada pula. Okay. So kalau yang normal sepatutnya akan dapat macam mana? Sepatutnya macam ni. Macam ni. Yang sebelah sini pula macam ni. Macam ni. Ini X. Ini X. Okay. Yang ini pula bila normal sepatutnya dapat ini adalah Y. Ini adalah Y. Tapi bila berlakunya non-disjunction, dua-dua akan jadi Y, Y. Macam ni. Yang ini pula dua-dua akan jadi X, X. Macam tu. Okay.
So sama juga yang ini bila dia fertilize yang dapat XY tadi tu, bila dia fertilize dengan normal ovum, dapatlah XXY. Okay. Yang kosong pula, yang tadi sebelah sini tu kosong tu, bila dia fertilize dengan normal ovum, dia dapatlah penyakit XO. Untuk ni yang selalu student selalu student salah sebab dia buat macam ni. Ni XY. Okay. Tapi yang datang tu dia buat dia buat Y. Normal sperm. Mana boleh, ini kan lelaki. Mana boleh dia fertilize dengan lelaki punya gamit. Okay, so tu berdosa. Tak ada. So yang ini Y, yang datang tu mestilah X. X juga tau. Okay, sebab perempuan kan ada XX. Okay, so inilah dua kebarangkalian dia. Okay. So sama juga kalau ini, sekejap tadi, meiosis 1. Okay, meiosis 1 yang non-disjunction. Kalau yang ni meiosis 2 yang non-disjunction. Ni. Okay, so awak kena pandai tengok lah. Meiosis 1 dia normal. Okay, separate cantik. Tiba-tiba meiosis 2, dua-dua ke sini. Sini kosong pula. Ni meiosis 2. So produk dia nanti, gamit dia nanti fertilize lah dengan normal ovum. Bawa X, ni pun bawa X. Macam tu. Okay. So sex chromosome abnormalities, Klinefelter syndrome. So berlaku pada male. So non-disjunction pada meiosis 1 or meiosis 2 during oogenesis. Kalau untuk spermatogenesis, berlaku pada meiosis 1 saja. So soalan untuk yang macam ni kan, Klinefelter ni selalunya dia akan suruh awak dapatkan penyakit Klinefelter untuk individu perempuan. Okay, so awak kena buatlah yang perempuan. Okay, perempuan XX. Dapatkan penyakit Klinefelter daripada individu perempuan. So XX. So non-disjunction berlaku pada meiosis 1 atau meiosis 2. So buatlah ni. Buat macam tu. Selalu soalan dia akan keluar macam tu lah. So kamu kena tahu. Untuk dapat Klinefelter punya anak, kena berlaku non-disjunction pada bila? Meiosis 1 ke meiosis 2? Kalau untuk oogenesis, dua-dua. Kalau untuk spermatogenesis, satu je. So soalan macam tu tau, okay? So awak kena tahu nak dapatkan anak tena. Tena macam mana? Parent ni macam mana? Itulah. Okay, so nampak ni, tena. So tena kalau female, non-disjunction dia masa bila? So that's this one you have to try and error lah. So non-disjunction in oogenesis. Two chromosome fail to separate during anaphase 1 or anaphase 2. Boleh dua-dua. Okay. So abnormal gamete has 2 X chromosome is produced and ovum is fertilized by a normal sperm having 1 chromosome Y. Okay, yang ni lah untuk dapatkan filter ni. So offspring will have 3 sex chromosome yang ini. Tu kalau dia tanya Klinefelter punya baby lah, anak dia Klinefelter. So yang cerita inilah yang kamu kena ceritakan ayat ni. Kalau dia nak tena punya anak, tena punya baby, kamu kena cerita benda yang sama, cuma janganlah cerita yang lebih ni, has 2 chromosome is produced ni. Abnormal ovum has less X chromosome. Less X chromosome. So kosong. Ni kosong. Less. Untuk dapatkan tena. Okay. So less. Bila dia fertilize dengan normal gamete, dia akan dapatlah tena. Tahu So tu cara-caranya tahu produce few or more no sperm. Okay. So taller than average. Ni lah. Ni antara simptomnya. Okay. So kamu ingat yang pendek-pendek je tu je. Kadang dia tanya juga apa simptomnya tu. So ingat yang pendek-pendek tu je. Okay. So ini adalah contoh Klinefelter syndrome. 47. Okay, 47 tu bilangan lah. Ada extra satu kromosom kan. 47. Ni. Okay. So trisomy juga. Okay. So trisomy juga tapi dekat sex kromosom. Kenapa trisomy juga? Tadi dah trisomy. Tadi trisomy dekat autosomal. Ini trisomy dekat sex kromosom. Faham Tu beza tau. Jangan kamu ingat, asal cerita pasal Klinefelter syndrome tapi ada Down syndrome punya penyakit ni? Tak. Tahu So dia trisomy pada sex kromosom. Tu je. Boleh
Turner syndrome pula kurang satu. So ni oogenesis, spermatogenesis. Okay, tengoklah mana yang dia berlaku, meiosis 1 ke, meiosis 2 ke, boleh ke, mana-mana. Tengok ni. Okay, so ni cerita pasal Turner lah, macam nak dapatkan Turner tu. Okay. So ini adalah simptom. Features lah, features untuk yang Turner syndrome. Yang short stature ni pendek lah. Okay. Web neck tu maksudnya dia tak ada leher macam jinjang tu. Kita tak nampak leher tu. Tak dapat nak bezakan kepala dengan leher. Macam tu lah. Okay. So itu untuk Turner. Macam ni lah. Okay. So ni. So dia bersambung macam tu. Banyak macam tu. Right. So ini adalah more kepada female punya penyakit. Right. Okay. So polyploidy pula, increase in the whole set of chromosome. Okay, ni yang untuk plant tau. Dan berpuncanya banyak pada colchicine mutagens. Sebab tu ini polyploidy ni ataupun euploidy berlaku pada plants. Kalau yang tadi tu, yang atas ni semua ni, ini adalah aneuploidy. Berlaku pada human. Banyaknya lah. Okay. Kalau poly berlaku pada plants banyaknya. Sebab kita memang kita kenakan dia colchicine. Takkan kita nak kenakan orang colchicine kan? Macam tak elok pula kan? So it's not in the ethic lah. Macam tu lah. So macam tadi lah saya cakap polyploidy dia increase in set. Okay. So yang ini kamu boleh baca sendiri. Lepas tu rare in animals, jarang berlaku. Okay. So generally affect the polyploidy in cell size. Selalunya akan berlaku pada plant untuk mendapatkan ni better qualities. Kita nak dapatkan better qualities. Sebab tu kita banyak kenakan dekat plant. Okay. So yang ini polyploidy ni terbagi pada dua pula. Auto dengan allo. Okay. Auto ni keyword dia same. Berlaku pada dua spesies yang sama. Plant yang spesies yang sama. Auto, automatic. Okay. Yang allo ni pula different species. Okay. So kalau kamu nak ingat, allo ni dia different species. Dia macam tak kenal. Siapa awak? Dia kena halo-halo dulu. Macam tu lah halo-halo kan. Okay. Kalau auto ni dia dah kenal. Okay. Automatic je lah. Okay. So ini auto. Ni allo. Dia kena allo dulu. Siapa awak? Tak kenal. Macam tu. Macam tu lah. Okay. Much more common in nature. Okay. Auto, same species. Ni sama je. Okay, saya terus cerita pasal dia punya ni lah gambaran ni ya. Sebab nanti ada soalan lagi kita nak bincangkan banyak benda. So untuk ini 2N, species A. Dua-dua species A. Okay. Non-dejunction berlaku pada species A. Maksudnya nanti kamu bayangkanlah antara ni adalah proses yang meiosis 1, lepas tu meiosis 2. Dia tak tunjuk je lah. Tahu. So antara ni ada berlaku benda ni. Okay, non-dejunction. So dia akan dapat still 2N. Tak dapat N. Yang sepatutnya kan bila berlaku semua ni kan normal dapat N. Macam ni. Ni N. Okay. So in your mind mesti ada berlakunya non-dejunction somewhere here. ND je lah saya buat ND. Okay. Bila spesies ni berjumpa, bukan berjumpa lah. Kita lah tanam dekat sebelah-sebelah kan pokoknya tu. So bila dia fertilize, dapatlah triploid punya plant yang sterile. Okay, sterile ni maksudnya mandul lah. Mandul tu maksudnya tak boleh nak keluarkan gamit. Okay. Okay. So kalau auto, ni sama je lah cerita dia. Replication, non-dejunction, berlaku macam ni. So dia akan dapat yang gamit yang ni. Bila dia fertilize, dia dapat yang inilah. Okay. So auto ni, yang ni sterile, yang ini pula same species juga. Okay. Tapi dua-dua berlaku non-dejunction. Tadi tu pokok satu tu je yang berlaku non-dejunction. Yang ni dua-dua pokok yang berlakunya non-dejunction. Dapat lebih lagi lah. 4N. Okay. Yang auto polyploidy ni pula, gambar ni pula dia tunjuk bila dia meiotic error berlakunya non-dejunction. Meiotic error ni non-dejunction lah. So dia akan separate. So bila dia self-fertilization, dia akan dapat extra, double. Okay, so double.
Self-fertilization tu maksudnya antara dua pokok yang sama. Dua pokok yang sama. Macam yang kita belajar hari tu, itulah self-cross. Dia bukan dengan diri dia tapi orang lain yang sama dengan dia. Okay. So akan dapat 2N sebab kenapa 2N? Sebab tadi kan ni 2N, ini pun 2N. Dia tak dapat, sepatutnya dapat N. Ni dapat N sepatutnya. Tapi 2N dengan 2N dapatlah 4N. Kenapa 12 pula? Sebab ini 2N equals to 6. Ini 2N equals to 6 sebab kena tak berlakunya Northern Junction. So 6 tambah 6, 12 lah. Inilah gambar ni tau. Kalau siapa yang tak faham gambar ni, tu maksud gambar ni. Okay. So yang ini pula aloe, different species. So sama juga. Most hybrids are sterile. Okay. Cannot undergo meiosis to produce gametes. Okay, sterile hybrid can reproduce asexually by vegetative propagation. Okay, so gambaran ni macam ni. So spesies A dengan spesies B. So dia meiosis. Yang spesies A ni haploid. Okay, yang ini B. Haploid jugalah, normal. Okay. Tapi bila dia fertilize, dapat AB. Selalunya kan kalau yang normal punya antara spesies yang sama dia N plus N dapatlah 2N kan. N kahwin dengan N. Tapi dalam kes ini dia akan dapat nampak ni N je. Ada certain nota atau ada certain book dia buat macam ni. N plus N. Sebab N dia tak boleh nak gabung. Kenapa tak boleh nak gabung? Nampak ni ayat ni. Not homologous. Jadi tak tunjuk. Tak ada pula. Okay, macam ni. Yang set A, kromosom A tu, spesies A ni, kromosom dia macam ni. Macam ni, besar. Macam itulah. Yang spesies B pula, kromosom dia macam ni. Sekejap. Macam ni. Besar kat bawah. So, bila dapat gamit yang A ni, kromosom dia macam ni. Okay. Yang B nya, kromosom dia macam ni. Bila dia fertilize, macam mana dia nak homologous? Sebab tu dia asing-asing. Kita anggapkan dia asing-asing. N plus N. Sebab tu dia non-homologous. Not homologous. Okay. So, dan dia sterile. Macam mana kita nak jadikan dia fertile? Kita kena kromosom doubling. Okay, tadi saya cerita yang ini sterile hybrid. So, dia buat macam ni. Ini adalah daripada A. Yang ini adalah daripada B. Okay, ini kromosom A, ini kromosom B. Yang N plus N tadi kan? Okay. Bila dia undergo kromosom doubling, dia akan jadi macam ni. Ini ada pasangan dia pula. Dah ada pasangan dia. Ni pun dah ada pasangan. Okay, so sekarang dah ada homologous kromosom. So bolehlah buat meiosis, bolehlah yang homologous kromosom separate, anaphase tu semua. Barulah dia akan jadi fertile. Okay, yang tadi ni sterile. Okay, so dia kena undergo doubling ni dulu. Okay, so tu maksud ayat ni tau. Nanti kamu baca nanti nampak ni. Fertile. Nak jadikan dia fertile, kena undergo kromosom doubling. Faham tu ayat dia tau. Okay, so ni sama je. So ni pun cerita sama juga. Right, so ni tengok nantilah. So normal sperm species A, yang ni species B. So bila dia nak cantum tu tak sama pula kromosomnya tu. Nak cerita macam tu. Okay, sterile. Jadi dia kena undergo doubling. Ni lah proses doublingnya tu. Okay, macam ni dia akan double. Macam tu. Okay. So now sekarang adalah dia punya homologous kromosomnya tu. Panjang merah, panjang merah. Panjang kuning dengan panjang kuning. Pendek kuning dengan pendek kuning. So sekarang ada dia punya pasangan. Okay. So sama juga ni. Sama je. Right, done. Okay, I think this one okay lah kot. Ni cerita pasal sama je lah. A spesies ini dengan spesies ini dah lain. So mesti kamu ingat kalau spesies lain mesti kromosom dia lain tau. Okay. So kromosom dia lain. Nanti bila dia cantum dapat 3 kromosom yang berlainan. Macam ni A. Macam ni B. Macam ni C. Ni sterile. Ni macam ni. Okay, tapi dia sterile. So macam mana kita nak memfertilkan dia supaya dia boleh hasilkan gamit? Kita kena doublekan ni, nampak ni. AA, BB, CC. So lepas tu barulah dia akan jadi fertile punya organism. Right, so ini je cerita dia tu. Okay. So ini tak ada apa-apa.
So yang ni saya rasa okey je kot ni. So differences between sama je macam tadi. Lebih kurang keyword dia. Yang ni one or more complete set. Okay. Euploidy. So apa pula polyploidy? So more than 2 sets. More than 2 sets. Okay. So lepas tu ambil dah. So harapnya okey lah So memang kita baca okey je sebenarnya kan. Kadang kita nak buat latihan tu yang tak okey right. So kita tengok dulu. Contoh ini. So kalau ada tengok tu soalan tu tengok 26 kot yang ni. So siapa yang dah buat boleh tengok. Okay. So untuk yang first question ni. Okay. So untuk the first one is kalau kamu tengok dia double kan. So dia adalah duplication. Okay betul. So ini dekat sini. Okay betul. Yang ini adalah dia buang. C dengan D tu. So di deletion. Okay betul. Yang ini dia macam mana ni? A, B, C, D, E. Oh ni A, B, E, D, C. Terbalik. Inverse. Okay betul. Yang ini A, B, C, D, E, F, G. Yang ini A, B. Oh dia tukar. Ada 2 kromosom ni. So dia adalah translocation. Okay. So ingat tak lagi kalau translocation tu ada reciprocal dengan non-reciprocal kan? So yang ini reciprocal ke non-reciprocal? Yang for this one. This one ni. Apa keyword dia saya kata? Kalau reciprocal tu kan dia ada penukaran kan, sistem barter. So kalau yang ini dia tukar. Ni bagi kat sini, ini bagi sini. So ini mestilah yang reciprocal punya translocation. Okay. So yang ini dia buang. So deletion. Nampak ni dia buang. Yang ini dia tambah. Okay. So dia adalah insertion. Okay. Dia tambah ada extra ni. Yang ini dia apa ni? Terbalik. Terbalik pula. So dia inversion. Okay. Dan yang ini adalah substitution. Digantilah. Sepatutnya adalah T diganti dengan C. Itulah substitution. Okay, so boleh ni just untuk matching-matching je kan. Okay, lepas ini saya nak tunjuk yang soalan seterusnya pula. Okay. Harapnya kalau tak sempat nak buat, salin je lah ni yang ada skema ni Okay. So soalan 1. Okay. So what is the amino acid sequence? Oh satu lagi kejap. Ada soalan yang bawah ni ni. Sebelah ni lah. Okay, so yang nombor 1 ni So what is the amino acid sequence if adenine is in the third codon is substituted with uracil? So in the third codon, okay, yang ini third codon is substituted with uracil. So ni gambaran dia mungkin tak clear kot. Ada something missing sebenarnya. Satu lagi yang soalan ada yang bubble-bubble tu. Nanti saya tunjuk selepas ni Sebab ni dalam soalan ni tak ada pula. Yang lepas ni. Sepatutnya ada satu soalan kan lepas ni kan. So nanti sekejap. Yang ini. Ini sebenarnya gambaran dia macam ni. Ni kalau tak lengkap tak apalah. Sebab memang salah pada soalan tu kan. So sequence dia CAC, CAG, UAU, CAC dengan UGA. Inilah dia sequence dia. Ini dengan ni. Ini untuk ni dengan ini untuk ni. Ini untuk ni stop. Okay, so dia kata pada third codon is substituted with uracil. Okay, so maksudnya adenine. Adenine ni dia ganti dengan U. So sequence dia UUU. So kamu kena cari UUU yang mana satu. So UUU adalah yang ini, phenyl. So dia punya sequence dia kamu kena salin his, GLN, PHE. Lepas tu his balik, lepas tu stop.
Ni sebab dekat yang ini je lah yang akan tertukar tyrosin ni. Yang asalnya patutnya TYR. Okay, tahu. So ni kena ubah lah. Yang ini je kamu tambah. Yang lain tu kamu salin yang sama dengan atas tadi tu. Okay. Lepas tu. Madam, Ha. kalau tulis PHA dia tak boleh ke? Sebab dia tanya what is the amino acid sequence tau yang. So dia nak kamu tuliskan sequence-nya. Ni. Okay. Faham So cytosine in the second codon is substituted with uracil. Cytosine, mana cytosine in the second codon is substituted with uracil. So dua-dua tu lah dia akan substitutekan uracil, jadinya dapat UAU. Mana UAU? Dapat apa? UAU jadinya cytosine in the second codon is substituted with uracil. Dapat histamin terus kepada stop codon. So his kepada stop. First dia dapat. Yang second tu dah jadi terus kepada stop codon. Okay. So lepas tu yang nombor 3 pula. Third codon. The last base in the third codon is substituted with cytosine. The last base in the third codon. Third codon is substituted with cytosine. So kamu kena tengok lah. So ini digantikan dengan C pula. So UAC. UAC apa benda? So kamu kena cari UAC. Mana UAC ni? Tyrosin. So nanti sequence dia akan jadi histamin. Salin macam atas tadi juga. Lepas tu GLN. Lepas tu tyrosin. Lepas tu his dengan stop. Okay, so sequence tau. So kena buat sequence-nya. So yang ini, substitution. Types of base substitution yang. Bukannya types of gene mutation. Gene mutation bukan. Ini adalah type of base substitution tu yang 3 tu yang. Yang salah baca. Yang tak baca. Dengan memang tak boleh baca tu. Okay, yang missense. Siapa yang tak join hari tu kan? Missense. Lepas tu nonsense. Dengan silent tu. Silent mutation. Okay, so 3 ni adalah 3 benda ni. Okay, faham sebab kenapa 3 benda ni? Sebab soalan ni tanya pasal base substitution. Okay, so base substitution tu kamu kena ingat ada 3 jenis. Kalau soalan tu dia cerita name the type of gene ataupun base mutation. Ini baru yang saya kata CD tadi tu. Substitution, insertion, deletion, inversion. Ini baru jawapan kawan awak ni. Okay. Ada 4. Kalau jenis substitution ada 3. Ni So hati-hati. Okay. So what is the mRNA that will be formed if cytosine in the second codon is deleted? So mRNA will be formed. So kamu kena tengoklah sequence dia kat atas tu. Dia ada bagi sequence. So kiranya sequence-nya adalah CAC ni jawapan skema AGU, AUC, tamat pula ACU dengan GA. Ni dia punya skemanya. So CAC, AGU, AUC, ACU dengan GA. Okay. So why does the change in C causes harmful effect? Kenapa dia harmful effect? Sebab ingat tak yang saya kata, kalau berlakunya deleted, dia ada berlakunya apa? Frame shift mutation. Dia bergerak. Okay. So, sekejap. Ni ada. Point ni 1. Okay, siapa yang tak ada sempat buat tu, boleh salin ni Can cause frame shift mutation. Okay. Yang ini, point nombor 1 ni, kawan awak punya ni tak boleh ikut lah sebab itu memang cerita yang pasal soalan tu lah. Okay, so point nombor 2, kamu ambil yang maksud frame shift tu yang. The codon
after the deletion, dalam nota tu ada point ni, kamu ambil je. Point will be changed. Yang saya kata dia akan bergerak one cordon ahead tu. Bergerak one cordon ahead ke, bergerak ke belakang ke. Okay. So the cordon after the deletion point will be changed. So point yang ketiga, kalau extra lah, saya tulis je tu. Kalau nak saling boleh. This result in a change of amino acid sequence. Okay. Madam, Apa yang? kalau saya tulis can cause thalassemia boleh? Can cause thalassemia. Why does it change? Thalassemia diganti apa? Sebab kalau thalassemia dia ada ganti huruf, spesifik huruf kan, dengan spesifik huruf kan. So soalan ni dia general saja. So kalau general, kamu ambil maksud yang general tu sajalah. Okay, so maksudnya macam frame shift. Sebab kenapa? Codon dia akan delete, berubah. Lepas tu dia akan menyebabkan amino acid tu pun berubah. Macam tu. Soalan dia general saja. So jawab pun general je lah. Boleh Okay. So next, soalan nombor 2. Identify the abnormality shown in figure 2. Okay, kamu tengok ini karyotype. Kan karyotype tadi kan yang susunan kromosom tu kan. Kalau awak tengok cerita-cerita kriminal ke apa ke. Apa yang abnormalnya? Semua ada 2. Tiba-tiba dekat sini, XY. Ada 2, ada 1 extra. Sepatutnya ada 2 je. Okay. So yang ini apa abnormalnya tu? Dia adalah kamu nampak additional of the X chromosome. Okay, betul. Tapi apa abnormality-nya tu? Dia adalah Klinefelter syndrome. Kalau soalan tanya, explain about the abnormality. Baru jawapan awak has additional of the X chromosome. Ya. Kalau ditanya identify, kenal pasti. Apa abnormality-nya tu? Sama ada Down syndrome ke, Klinefelter ke, Turner ke, itu identify. Okay, kalau explain, baru kamu cerita pasal additional of the X chromosome. Okay. So what is the chromosome number of the sex of the individuals? 47 chromosome number. Sex of the individuals is, tak tulis pun seksnya, male lah sebab ada huruf Y kat situ. Okay. Can the abnormality be inherited and explain briefly how the non-relation can produce these abnormalities? Boleh tak dia inherited? So no. Okay, betul. Occur non-relation during meiosis abnormal. Occur ni kamu kena cerita pasal ni yang macam mana boleh berlakunya. Occur when abnormal sperm XY produce due to non-disjunction. Okay. Point yang ketiga, fertilize with a normal ovum X and produce XXY. Ni jawapan dia tau. Okay. So yang draw ni, kejap awak salin ni dulu. Saya nak minta izin sekejap boleh tak? Sebab ada ni. Awak buat dulu. Alamak, stop sharing pula. Ada family saya dia nak balik ni Kedah. So sekejap saya nak say bye-bye kejap. Boleh tak? Sekejap Stay on the line tau. Sekejap je. Okay, madam. 10 saat. Boleh, madam. Kejap, mana tadi? Scan. Awak salinlah skema dia dulu. Scan. Ni. Okay, sekejap dalam 10 saat. Saya cium pipi je, kiri kanan lepas sudah. Sekejap Okay, madam.
Okay, dah. Masih ada di sini. Okay. Sorry sangat. Okay. Si baik tak nangis-nangis. Cik tak adalah. Okay. So next ni So tadi yang tu. Okay, so draw a diagram to show amenities arise during spermatogenesis. Macam ni lah saya kata tadi. Dia kata kamu kena hasilkan anak yang Klinefelter daripada proses spermatogenesis. Itulah macam ni Okay, so nak buat macam mana? So kamu tahu dia untuk spermatogenesis non-disjunction pada meiosis 1. Okay. Kalau oogenesis kan 1 or 2 kan. So ni 1 saja. Okay. So lukisan dia boleh tiru ni lah. Ni boleh juga. Cuma kamu kena label X dengan Y. Sebab ini adalah lelaki. Lelaki menjalani spermatogenesis. So inilah yang kamu kena buat X dengan Y. Okay. So dia berlakunya meiosis 1. Tambahkan ni lah dalam gambar lukisan ni. Awak tambah ni. Okay, meiosis 1. Lepas tu meiosis 2 kat sini. Meiosis 2. Okay. So yang ini akan dapat X dengan Y. So yang ni X dengan Y juga. Dan satu lagi lupa. Ni kromosom Y tu sama ada awak nak lukis macam ni ataupun kromosomnya awak lukis sama macam yang X tapi kecil sikit. So macam ni lah kiranya macam tu. Okay. Sebab ada student tanya kenapa nak kena lukis macam ni? Sebab yang ingat yang Y punya kromosom hanya membawa ciri-ciri jantina sahaja. So dia macam kecil sikit lah daripada yang female punya kromosom X tu. Okay. So yang ini XY, XY. So bila dia fertilize, so ini kamu kena tambah lah dia punya detail. Fertilization. Ni kat sini. Fertilization. Saya buat kat bawah lah. So ini fertilization kat sini. So ni fertilization. Okay. So yang ini X, Y. Yang ini siapa yang datang? So nampak kromosom dia X. So tulislah X. Jangan awak buat yang datangnya adalah begini. Y. Kenapa tak boleh Y? Sebab ini adalah lelaki spermatogenesis ni. Individu ini adalah lelaki. Individu yang ini tak bolehlah lelaki juga. So ini kena perempuan lah. X sahaja. So bila dia fertilization dapatlah XXY. Macam ni. Okay. So boleh tiru gambar ni tapi cuma tambah aja detail-detailnya tu. Ni jelas sikit-sikit. Okay. So ni jawapannya tadi tu So tu physical features. Ni yang tadi tu lah. Ada banyak tadi tu kamu ingat yang mana senang je lah. Contoh macam sterile male. Small testes kan. Small testes have long legs and hands. Okay. Ni So next. Okay. Pasal the next question tu. And ini. Okay, so dalam ini yang kawan awak buat lagi satu ni, lengkap lah. Macam ni, detail-detailnya tu. Kalau soalan nanti exam dia suruh awak lukis, kena adalah detailnya macam ni. Okay, yang ini XY, XX tu. Ni. Okay, so ini. Satu lagi yang ni. Ni. Ni sebenarnya ada soalan. Dia ada bulat-bulat kosong sebenarnya. So ini yang kamu kena lukis kat sini. So kiranya ni tak payah buat apa-apa lah sebab dia dah bagi jawapan kat awak. Yang bawah ni tak payah buat sebenarnya. Sebab dia just suruh tentukan je. Complete the diagram. Complete the diagram tu maksudnya dalam sebenar punya soalan sebab saya terpadam itu. Sebab tu macam pelik apa bulat-bulat ni sebenarnya benda ni. So sorry So ini dikosong je sebenarnya. So awak kena tuliskan dia punya kromosom tu berapa. Tu je. So abaikan je soalan ni. Abaikan je, okay. So this one, kalau awak dah terbuat ni belakang ni tak apalah. Okay, ni just untuk your information lah. Okay. So yang ini, soalan ni. Dah. Ni macam tadi. So tulis dia punya detail-detailnya tu. Okay. So ini sama je, okay ni. So a cross between radish, 2n equals to 20, lepas tu dengan 2n equals to 6. Ni. So ini betul, kawinkannya, dan ini gamit dia, n equals to 10. Okay, yang ini n equals to 8.
Okay, gamit dia macam biasa. Jadi separuh lah kan N-nya. Bila dia fertilize, dapat RB. Okay, so N equals to 18. Okay, so inilah hybrid X. Right. So macam mana nak fertilekan hybrid X jadi fertile Z? Okay, so yang ini adalah hybrid X. Okay, yang ini adalah fertile Z. Okay, so macam mana kita nak fertilekan dia? Kromosom doubling lah. Sebab ingat yang tadi saya cerita tu, yang kromosom dia satu bentuk macam ni, satu bentuk macam ni. So tak bolehlah nak hasilkan gamit. Dia tak ada homologous kromosom. So kita kena mendoublekannya. Okay, so ini macam ni. So macam ni dapatlah fertile. Okay, so gandaan kromosom tu pun akan jadi gandaan 36. Okay. So ni dapat Okay, so what is allopolyploidy? Kamu tengok je dalam nota ada dia kata Madam, ya. boleh zoom Different. Apa yang yang? ke atas. Ni. Sebab blur. Gambar dia blur. Okay, boleh. Nampak tak? Okay madam, terima kasih. Okay, so salin je macam tadi. 2n equals to 20, 2n equals to 16. Okay, keluarkan gamit dia. N equals to 8. Yang ni n equals to 10 lah sebab separuh daripada 20. Okay, ni gamit dia. Ni P dia. Macam tu. So, bila dia fertilize, yang ini dapat RB sebab dua spesies yang berbeza. So, dapat N equals to 18. Yang ini sama ada awak nak buat N equals to 18 ataupun N plus N equals to 18. Sebab kita nak tunjukkan dia bahawa dia adalah sterile. Macam tu. Okay, boleh So, ini bila jadi fertile baru buat 2N. Okay, dapat ke? Boleh ke? Okay, so sambil tu saya baca yang soalan seterusnya lah. Soalan seterusnya pasal maksud allopolyploidy. Tu kamu boleh baca sendiri. What is the diploid number of hybrid X? Diploid number of hybrid X. Diploid number of hybrid X ni lah. 18. Okay, so yang ini. So yang ini untuk jawapan C ya. Jawapan C 18. Okay. Yang D, determine whether hybrid X is fertile. Hybrid X ni fertile ke sterile? Dia adalah sterile. Soalan D ya. Sterile. Ni soalan D. Explain your answer. Kenapa dia sterile? Ingat sebab dia no homologous chromosome. Okay. So, bila ada homologous chromosome, no gamete is produced. So, itulah kalau soalan tanya kenapa sterile, inilah jawapan awak kena hafal. No homologous chromosome, no gamete. Okay, tu dah jawapan yang skema lah. Memang itu yang kena hafal. So, soalan yang last. Okay, saya pergi proceed. Saya rasa dah boleh dah. So, ni 18 tau, bukan 8. Hybrid X, 18 lah. So, yang ini, how can the sterile hybrid be bred? Maksudnya nak jadikan dia fertile balik. Macam mana? So, kita kena kromosom doublingkannya. Okay, ada pointnya tu. Okay. So, bukan. How can the sterile hybrid be bred? By asexual reproduction. Okay, apa beza dia sekejap Ni jawapannya asexual reproduction tau. Okay. Macam mana, sekejap. Tadi, apa beza kalau sudah jawab macam ni, salah ke? Okay, yang ini, soalan dia tanya, yang sterile tu yang kita nak banyak-banyakkan. So, kita banyakkan tu secara asexual. Okay, kalau kita nak kahwinkan dia, baru kita jadikan dia fertile, barulah jawapan kawan awak yang ini. Kromosom doubling, yang ada homologous kromosom, hasilkan gamete. Faham tak beza soalan tu? Okay, saya ulang. Kalau soalan tanya, how can the sterile hybrid be bred? Maksudnya macam mana kita nak banyakkan sterile hybrid tu. Kita buatkanlah asexual je, tak perlulah satu lagi pasangan. Tak perlu dia fertilize. Kita banyakkan je. Okay. Kalau soalan lain, lagi satu. How can the sterile hybrid be fertile? Make it fertile. Okay. Ataupun produce gamete. So jawapan awak mesti ada homologous doubling, chromosome doubling tu.
Faham kan? Dua soalan yang berbeza tau. Okay. So kalau dia nak banyak-banyakkan, asexual. Kalau dia nak kahwinkan, yang kromosom doubling. Faham eh? Faham eh? Okay. Alright. So, dan untuk tutur. Okay. So